Baik, Assalamualaikum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabbul Izzah. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda serta sekalian sahabat. Wa hayyikum bi tahiyatin Islam wa tahiyatin mahabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Sayyidah Mona Jasman, jazakillah Sayyidah Siti Yusra Ustazah, dan dua orang pengacara majlis kita pada hari ini untuk forum bicara ad-din bersempena dengan majlis menandatangani MOU antara Yayasan Restu Nasrul Quran dan juga Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada hari ini. Alhamdulillah. Dan awal tadi kita pun dah dengarkan ucapan yang Masya Allah sangat menaikkan semangat daripada dua orang kuat, Nasrul Quran, Yayasan Restu, Datuk Abdul Latif sendiri, dan seterusnya Datuk Ketua Pengarah IKIM sendiri pun menyampaikan penghargaan atas kerjasama di antara Yayasan Restu dan juga IKIM, insya-Allah berpanjangan usaha-usaha kita. Tapi kita panjangkan lagi majlis kita pada hari ini dengan sebuah perkongsian majlis ilmu, insya-Allah. Saya rasa sebenarnya sangat teruja dapat duduk bersama dua orang insan hebat yang usaha masing-masing dalam memartabatkan Al-Quran dalam bidang masing-masing. Jadi dua orang yang bersama kita pada hari ini untuk perbincangan tajuk Di Bawah Rahmat Al-Quranul Karim ini ialah tak lain tak bukan. Yang pertamanya Datuk Abdul Latif Mirasa. Terima kasih Datuk. Sambung ucapan tadi itu kita sambung kejap lagi dalam forum kita ni, insya-Allah. Dan juga yang seorang lagi tamu kita, Ustaz Datuk Dr. Haji Zahzan Muhammad. Assalamualaikum Datuk. Sihat kita ya? Alhamdulillah. Dan terima kasih Datuk berdua yang sudi bersama kita untuk forum kita hari ini. Dan awal tadi ucapan kita sebut, lepas tu Datuk-Datuk kita sebut, tapi awal tadi kita lebih kita kena sebut juga ni, kena bagi kredit juga pada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Subhi yang memimpin bacaan Al-Quran dan juga doa kita pada hari ini. Yang tadi Ustaz sebutkan tentang mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah maja'al Qur'ana Rabi'u qulubina, maknanya supaya Allah Ta'ala jadikan Al-Quran itu penyejuk hati kita. Bila baca Al-Quran kita jadi sejuk ke panas? Kalau ada yang panas nanti saya suruh keluar hujan. Biar jadi penyejuk hati kita. Dan bagaimana dalam ayat ke-9 daripada surah Al-Isra yang Al-Fadhil Ustaz bacakan awal tadi juga menyebutkan bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk kehidupan kita, itulah yang abadi, yang paling nyata, yang insya-Allah menunjuk kita ke syurga. Jadi siapa nak mula dulu? Kita bagi tuan rumah tu mula dulu. Boleh insya-Allah. Datuk Abdul Latif mungkin nak sambung lagi lah daripada apa yang Datuk ucapkan awal tadi dalam ucapan haluan Datuk berkaitan dengan semangat kita, inspirasi kita daripada Al-Quran ini dan daripada petikan ayat ke-9 surah Al-Isra tadi juga. Macam mana Datuk boleh kongsikan lagi supaya kita dapat jadikan Al-Quran itu sebenar-benar panduan dalam hidup kita. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pian senyum elok. Handsome, makin handsome. Masya Allah. Sekarang ada penyanyi hebat pula sekarang ni. Allah, jangan nanti hujan lagi lebat tu. Yang berbahagia Datuk Dr. Zahzan, Datuk Pengarah IKIM, Timbalan Pengarah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tadi kita telah dengar bacaan daripada surah Al-Isra dan kita menempuhkan kepada ayat yang ke-9 ya, yang menerangkan tentang kehebatan Quran, keagungan Quran, dan satu petanda bahawa Allah telah turunkan wahyunya yang tidak ada bandingan kehebatan Quran itu sendiri. Ya, jadi yang pentingnya kita bila lihat ini bagaimanakah amalan kita ya dalam menggerakkan Quran, dan tak dapat kita nak lari daripada suasana sekarang. Kerana baru-baru ni kita telah, sekarang ni pun kita begitu menyayat hati
melihat tentang pembunuhan yang beramai-ramai di Gaza, hari-hari bom. Jadi kita cakap apa benda pun dalam bayangan kita jelas. Tapi yang tertariknya saya ialah lawatan saya ke Gaza tahun 2013. Masa itu baru saja di bom bangunan di Gaza. Kemudian pada masa itu, sebelum itu kami telah merancang bahawa dipikirkan jalan keluar kepada masalah besar di Palestin ini, di antaranya ialah mendekatkan seluruh umat dengan Quran. Sebab itu kita terasa bahawa orang-orang Palestin ini dah berpecah belah. Jadi saya mikirkan dengan rakan-rakan kita, kalaulah kita dapat jadikan Quran ini sebagai satu penyatuan yang kuat oleh orang Palestin, maka indah sekali. Sebab itu kita telah sebelum itu menjemput seorang kaligrafer daripada Palestin datang ke Malaysia menyalin Quran untuk mushaf Palestin. Tapi oleh kerana hubungannya dengan keluarga dia terpaksa balik, dia balik. Tapi lepas itu saya pergi ke sana, lepas dalam keruntuhan itu berjumpa dengan saudara Ismail Haniyah, iaitu masa itu Perdana Menteri Hamas. Masa itu tak diiktiraf oleh dunia barat walaupun menang dalam pilihan raya. Tapi kita telah membuat perjanjian dengan dia, membuat MOU macam hari ini juga untuk menyiapkan Quran mushaf Palestin dan mengambil kira semua motif-motif zukruf yang ada di seluruh Palestin, beberapa wilayah di sana. Jadi kita cantumkan nak createkan satu identiti Palestin melalui Quran. Dan baru-baru ni alhamdulillah, bila dalam 3 bulan sebelum itu saya telah cakap dengan banyak kali benda yang sama, bahawa sebelum mereka nak melancarkan peperangan dengan orang Israel ni, dikhatam Quran, diganakan majlis khatam Quran, menghafal Quran, menghatam Quran. Jadi hubungan pihak Hamas, terutama Sentra Qassam, keyakinan kepada Quran itu sangat kuat sekali. Dia jadi sebagai paksi kepada mereka. Karena dengan ilmu Quran, kerana keyakinan yang kuat bahawa Quran ini yang terbaik, yang agung, yang benar, maka ilmunya begitu hebat, maka keyakinan itulah membawa mereka begitu berani. Hingga terciptanya senjata-senjata yang dibuat sendiri dalam bengkel-bengkel mereka, roket-roket yang tu. Tapi tak lari daripada juga mengajar anak-anak mereka itu dalam universiti, dalam sekolah, semua berpaksi kepada Quran dengan kuat sekali. Keyakinan yang sungguh. Kerana kita tahu dalam Quran pun, dalam surah ini mengatakan bagaimana jatuhnya Bani Israel kerana keangkuhan itu. Maka begitu juga, kalau tak dijaga maknanya akan jatuh juga. Macam mana orang-orang Palestin dulu, satu masa dulu hebat, tapi jatuhnya kerana ada masalah juga. Jadi sebab itu dibangkitkan semula pada hari ini dengan paksinya kepada Quran. Jadi hubungan kita dengan pihak Palestin sangat kuat berasaskan Quran. Kerana ini menjadi petunjuk kepada kita yang benar-benar yakin bahawa Allah menurunkan Quran yang benar-benar segala-galanya berpaksi pada itu, dan keyakinan itu tidak ada bandingan dengan mana-mana kitab yang lain, termasuk kitab Taurat, kitab Injil. Ya. Ini yang terakhir, yang paling penting sekali. Dan bila dikatakan dalam surah yang berikutnya, kalau tengok surah Muhammad, ya, Muhammadur Rasulullah, ya, kemudian akhirnya di ayat yang ke-29 dalam surah Al-Fatihah, yang mengatakan bahawa bila dianggapkan orang-orang Islam ni, ya, kalau kita tengok ayat yang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda wa 'ala kuffari wa ma bainahum, ya. Ini menunjukkan bahawa paksi kepada kejayaan itu ialah guna Quran, tapi menunjukkan satu silaturahim yang baik. Orang sesama Islam ada rasa kasih sayang yang begitu kuat sekali, tapi keras dengan orang bukan Islam, dengan penuh hikmah. Tapi kalau orang bukan Islam tu nak mempantai kita, maknanya kita kena lawan sehabis-habisan. Jadi ini digunakan oleh pihak Tentera Qassam. Dan inilah yang memberi keyakinan kepada kita bahawa insya-Allah, saya rasa
usaha-usaha mereka itu kerana berpaksi kepada Quran, keyakinan yang sungguh. InsyaAllah saya rasa walaupun mereka bertentangan dengan kuasa besar, dengan Israel, Amerika Syarikat, Britain, kita buat satu persatuan khas supaya bantuan ini terus kepada Gaza. Alhamdulillah. Jadi ini yang menariknya di Malaysia ni, bila kita tubuhkan pihak PIKOM ni, maknanya dalam hal ini kita bersatu. Jadi tunggaknya masih lagi Quran ya. Jadi Quran itu merupakan paksi kita. Mungkin Dr. Hazan lebih faham, lebih hebat tentang ini. Tapi pada saya sebagai orang biasa, orang awam ni, maknanya buktinya jelas. Dan kita pun yakin kerana sunnah menyalin Quran di asar rasul yang kita mula cara kecil-kecil ni, kena keyakinan yang bersungguh. Saya sebenarnya dalam mengambil satu ayat yang ringkas, saya selalu dah 30 tahun ulang tak berhenti-berhenti mengatakan kalau nak terus nak pastikan bahawa kita nampak jelas tentang keagungan Quran itu, saya pegang satu ayat yang ringkas, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kemudian berterusan lepas satu pengorbanan kejayaan, kemudian jangan lupa lepas satu. Saya ulang ini 30 tahun dengan pekerja saya. Dan ini merupakan satu ayat sahaja yang menunjukkan tentang kehebatan, keyakinan kita kepada wahyu Allah ini. Dan Alhamdulillah, saya anggap ini yang berlaku ini merupakan rahmat Allah kepada kita semua. Baik, terima kasih Datuk. Banyak motivasi kita dapat hari ini daripada semangat Datuk sendiri. 30 tahun Datuk yang pegang ayat motivasi tersebutlah. Kiranya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu semua orang kena jadikan azimat keramat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Berkat Al-Quran itu insya-Allah akan diteruskan. Dan Datuk sebut tadi asbab supaya Al-Quran itu menjadi asbab penyatuan umat Islam seluruhnya, insya-Allah. Dan nak kata bila Al-Quran itu boleh menjadi asbab macam-macam perkara pada kita, Ustaz Datuk Zahazan, mungkin Ustaz Datuk Dr. Zahazan nak sambung pula cerita. Sekarang ni Al-Quran sangat mudah untuk kita mendekatinya di handphone masing-masing saja. Siapa yang tak ada Al-Quran? Soalan. Semua ada kan? Semua ada. Kadang-kadang Datuk, setiap satu handphone tu ada 2-3 aplikasi Al-Quran. Yang terjemahannya satu, yang terbitan Jakimnya satu, yang macam-macamnya satu. Telagi biru pun akan ada, insya-Allah. Nanti kita ceritalah. Cuma macam mana tu? Bila kita cerita, kadang-kadang orang kita ni yang mudah ni lah, kadang dia ambil mudah. Kadang-kadang tengah baca Al-Quran di handphone, maaf ya, tiba-tiba tengah baca tu, masuk WhatsApp. Abang balik bila? Terus tutup. Terus sadaqallahul azim. Ya Allah, jadi macam mana agaknya Datuk? Kalau kita lihat perbandingan, kalau dulu belajar Al-Quran ada talakinya, ada guru-guru kita kan, masing-masing ingat guru-guru masing-masing. Sekarang mungkin semuanya di hujung jari ataupun di handphone saja, Datuk. Apa nasihat Datuk tentang isu ini? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Tuan Pengurusi pada waktu ini yang dikasihi di Sanjung Tinggi usaha daripada Nasyidul Quran dengan pengurusinya yang bagi Datuk Abdul Latif Mirasa, KP Jakim, TKP dan semua tuan-tuan perempuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Untuk merespon soalan ni, saya teringat pada satu peristiwa tahu, berlaku lebih 1200 tahun yang lampau. Ada seorang ulama bahasa yang terkemuka namanya Al-Asma'i. Al-Asma'i ini kalau kita belajar bahasa kita akan jumpa nama beliau lah. Dengan Sibawihnya, dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidinya, di tokoh-tokoh bahasa. Satu hari beliau duduk dalam satu majlis bersama dengan Sultan. Lalu beliau membaca ayat daripada surah Al-Ma'idah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kassaba nakalam minallah. Wallahu ghafurur rahim. Dibaca ayat ini, ya, pencuri lelaki, pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Di atas segala benda yang dilakukan itu sebagai satu balasan daripada Allah SWT. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dibaca itu, seorang badui, Arab badui yang ada kat situ dipanggil Arabi. Beliau pun mengatakan, Wallahi ma haza bi kalami Rabb. Ini bukan kalam Tuhan ini. Tercengang Asma'i. Asma'i mengatakan, apa kau nak betulkan aku? Aku ulama tau. Maka akhirnya dia pun memeriksa balik semula bacaan dia. Rupa-rupanya ayat itu bunyi Wallahu azizun hakim. Dibetulkan balik bacaan dia. Boleh bayangkan tak?
Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu ghafurur rahim. Salah. Yang betul, wallahu azizun hakim. Lalu Asma'i bertanya kepada Arab Badui ini, macam mana kau tahu Dia kata, kalau dia azza fahakama faquti'a. Dia maknanya Allah berkuasa, dibijak, maka itu sebab dilaksanakan hukum potong tangan. Kalau dia ghafara wa rahima walam yaqta'. Kalau sifat di hujung nama Allah itu dibawakan adalah perkataan Ghafurur Rahim, dia ampun, kemudian dia penyayang, dia lepaskan orang buat salah. Mana boleh begitu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dalam keadaan kedua, saya bawa kepada tuan-tuan, kisah ini juga dikemukakan oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Itqan, bahawa Ka'bul Ahbar ni baru masuk Islam pada masa itu. Dia dengar ayat daripada surah Al-Baqarah 207, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anallaha ghafurur rahim. Juga berlaku kesilapan kat sini, dibaca oleh qari itu. Lalu Ka'bul Ahbar belum hafal Quran, dia baru masuk Islam. Dia dengar termenung, lalu dia kata, ini bukan ayat Allah ni. Ditanya kepadanya, macam mana kau tahu engkau bukan Islam, baru masuk Islam? Dia kata, tak selaras lah, tak serasi lah. Itu sebab antara kehebatan Al-Quran ni, satu yang diserlahkan namanya tanasub. Tanasub mana keserasian yang luar biasa yang dipilih oleh Allah pada penggunaan perkataan-perkataan. Kenapa Allah sebut walidah? Kenapa Allah tak sebut ummun contohnya? Wal walidatu. Kenapa Allah tak sebut wal ummahat? Mana pemilihan perkataan-perkataan Quran ni untuk pengetahuan tuan-tuan, dia bukan berlaku kebetulan tau. Macam perkataan zakat, sebanyak perkataan, contohnya sebanyak perkataan barakat. Ya, kenapa perkataan Ar-Rahim melebihi perkataan Ar-Rahman bilangannya? Takkan diturun dalam masa 23 tahun ada seorang buat analisis dan kira dengan tepat begitu? Mustahil. Saya nak bawa kepada tuan-tuan akhir sekali satu kisah yang dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Kisah seorang bernama Yahya bin Aktham As-Saifi. Beliau ni seorang qadhi yang terkemuka. Ya, beliau ni hadir dalam majlis makmun. Ada seorang yang bukan Islam dalam majlis itu. Kita kalau baca Quran, kadang-kadang kalau kita tak saksikan dengan kefahaman politik ataupun sosiopolitik yang berlaku, kita akan dapati Quran itu terasing daripada kehidupan kita. Ya, Yahya bin Aktham ini, dia seorang qadhi yang terkemuka. Dia duduk dalam majlis makmun. Makmun adalah seorang khalifah yang berkuasa di Baghdad. Ada ramai rakyat, macam-macam latar belakang, bukan saja Islam, Majusi pun ramai, Yahudi pun ramai, Kristian pun ramai, Sabik pun ramai, yang menyembah berhala, menyembah bintang, bulan pun ada. Maka tiba-tiba ada seorang lelaki, pakaiannya handsome, kemas penampilannya, wangi. Dia bercakap pun bahasanya bagus. Maka makmun pun tengok, amat-amati, dia dapat kenal pasti, ini bukan orang Islam, ini orang Israeli, orang Yahudi. Habis majlis, makmun memanggil, makmun ni khalifah lah, the most powerful man on the globe pada hari itu. Ya, sekuat negara kuasa besar pada hari ini, itulah Baghdad. Bagaimana sih, Fulan? Kau cakap baguslah. Kau ni agama apa, Fulan? Dia jawab, saya Israeli, saya seorang Yahudi. Saya bangsa Yahudi beragama Israel. Oh, kenapa kau tak masuk Islam, Fulan? Kata-kata kau baguslah. Maka Yahudi ini berkata kepada khalifah, wahai da'ni wa sya'ni ya Amirul Mukminin. Kan ke Allah turunkan ayat dalam Quran, la ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama, maka bebaskan saya, jangan paksa saya lah. Saya seorang yang bijak, saya menyumbang untuk tuanku dari sudut pemerintahan, sudah, saya tak masuk Islam. Okey, tak. Tiba-tiba dia pun hilang dalam masa setahun, tak tahu pergi mana. Lepas setahun, tuan-tuan, dia pulang semula. Dan penampilannya kini dah berubah. Penampilannya menampakkan dia dah masuk Islam. Pakaiannya, gayanya, ya, cakapnya. Maka khalifah panggil, Fulan, ni si Fulan. Setahun yang lalu, kau tak silap aku jumpa dengan kau. Aku berkata pada kau masuk Islam lah, kau tak masuk. Sekarang kau masuk Islam, kenapa, Fulan? Cuba kau cerita pada aku. Maka lelaki itu berkata, tuanku, hamba pergi jauh dari Baghdad, hamba nak lihat kebenaran Islam. Kebenaran firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9 itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka Patik pergi berjalan banyak tempat. Patik ambil Old Testament, kitab Bible, kitab Taurat. Patik salin banyak-banyak, cantikkan, letak hiasan indah-indah, tulisan molek sangat, cantik sangat. Tapi tak boleh lawan dengan yang serestulah tu. Maka Patik pun pergi jumpa dengan rahib-rahib Yahudi dan berkata kepada mereka, tengok ni, ini Taurat kamu. Oh ya, berapa harga ni? Pendek cerita dalam kitab Hidayah wa Nihayah dan juga dalam Ilmu Nubuwah mengatakan, berebut-rebut rahib ini beli. Berapa harga jual? Mereka balik, mereka pun tunjuk, mereka pun pegang, mereka pun cium, hias dengan sehebat-hebatnya.
Mereka tidak tahu dalam Taurat itu Patik telah buat banyak perubahan. Patik ambil pula kita Bible, ya, Injil. Patik pun salin, Patik letak zakhrafahnya, letakkan taziehnya, macam-macam segala aspek keindahan. Patik jumpa dengan pari Kristian dan menawarkan mereka, nak beli tak? Oh, nak, berapa harga ni? Mereka beli, mereka tak tahu dalamnya banyak pindaan telah dilakukan. Rosak agama mereka. Tahrif wa tabdil. Saya buat benda jahat dan tu mereka tidak tahu. Saya pun ambil Al-Quran. Saya beli satu nuskha kosong putih, saya salin balik Quran, saya ubah beberapa ayat, tak banyak pun. Saya pun jumpalah dengan seorang orang biasa-biasa je di kalangan orang Islam. Kalau dulu kita ada kitab nak belajar, kita tak ada matbu'ah, tak ada printer tu. Jadi kita engage, hire seorang yang pandai menulis, dia tulis exactly the same, kita bayar pada dia, copy paste. Dia ni kerja menulis saja. Maka Patik pun bagi kat dia, dia buka saja, muka surat pertama saja dia campakkan Quran itu. Engkau jangan buat masalah dengan agama aku. Ini kalau ulama-ulama Islam datang, mereka sembelih, kau tahu. Baik kau bakar ni. Padahal dia baru buka muka surat pertama. Maka Patik pun merasakan, Masya Allah, betulnya firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Patik tak ada pilihan lain melainkan masuk Islam. Dan itulah kebenaran. Tuan-tuan, perkara ini diceritakan oleh Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Diceritakan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Yang saya nak bawa kepada tuan-tuan pada hari ini memanglah kita yakin Quran dijaga. Tetapi usaha yang telah dilakukan, contohnya Nasrul Quran ni satu usaha yang sangat mulia. Menjadikan Quran ni untuk boleh dibaca di mana-mana. Dalam bentuknya, juzuknya, dan dalam masa yang sama ada dari sudut PDF-nya, dari sudut digitalnya. Kita nak merangsang anak-anak keliling kita dan orang di bawah naungan kita, sesiapa saja, menggalakkan mereka, menghadiahkan untuk mereka Al-Quran, tuan-tuan. Saya tinggal satu kisah lah saja tu, Pian, boleh sikit ke? Orang daripada Poland, kalau tak silap, Polish ini, dia dengan isterinya pergi berjalan di tempat-tempat yang jauh di pedalaman dekat Turki, tak silap. Betul lah tu, kalau salah betul ke saya. Beliau pergi dan akhirnya tak ada hotel nak singgah. Akhirnya mereka pun memilih untuk bermalamlah di rumah seorang Turki yang tak tahu bahasa mereka. Boleh tak saya sewa rumah awak? Orang tu pun tak tahu nak jawab apa, tapi dipersilakan masuk, dia faham. Macam tu je bunyi dia. Tak faham sepatah pun. Tak faham sepatah, bocah yang mengitik bercakap. Masuk. Maka oleh kerana kepenatan yang sangat, kami pun tertidur suami isteri. Besok pagi kita bangun, musim tu masih sejuk. Kita tengok mereka tak ada dalam rumah yang kecil itu. Kita pun heran, mana mereka? Rupa-rupanya duduk bawah pokok. Mereka pun hairan, duduk bawah pokok, kenapa tak ada dalam rumah? Kami nak bagi pada kamu privasi, kami tahu kamu penat. Tapi pendeknya, akhirnya dia pun tanya, apa yang menyebabkan kamu punya kompas hidup ni begitu menghormati orang, meraihkan orang, tetamu yang kamu tak kenal, baik sangka. Apa dia kompas kamu? Kata tak ada apa. Orang Turki ni tunjuk Al-Quran. Maka dua orang putih Eropah ini pun mengambil kitab ini. Dia tengok benda ni, dia tak tahu, tak pernah terfikir pun. Mereka pun pulanglah ke negara mereka, cari dalam versi mereka dan baca. Tuan-tuan, itu sebab para ulama berkata tahu, Quran ni turun walakat yasarna al-Quran al-zikri fahal min mundakir. Quran ni turun untuk mudah untuk semua orang. Engineer dia baca, dia akan jumpa kerangka engineering dalam Quran yang dia baca. Doktor pakar dia baca, dia akan jumpa ayat-ayat perubatan yang mengajar dia untuk jadi amanah dan sebagainya. Seorang ustaz apatah lagi, ya, seorang teknokrat baca Quran, tuan-tuan. Itu sebab Quran turun dengan banyak bahasa tahu. Versi pertama dia difahami oleh semua orang. Versi yang kedua, ada benda bersifat mutasyabihat yang memang tak difahami. Yasin ke, Alif Lam Mim ke, Taha ke, itu memang tidak ada penjelasan daripada Nabi. Itu namanya mutasyabihat. Ada yang ketiga, hanya difahami oleh orang-orang alim sahaja, orang yang mendalami Quran. Yang keempat, yang memang hanya diketahui oleh orang-orang Arab sahaja. Macam Sayyidina Umar yang hebat itu pun bertanya pada Abu Bakar, mana ni? Wa fakihatan wa abba, mana abun ni? Abun ni apa benda? Saya tak pernah dengar. Lalu seorang Arabi berkata, itu maknanya rumput yang tumbuh, yang boleh dimakan. Macam kita ulam raja lah, tuan-tuan. Jadi kebanyakan boleh dikatakan, kata para ulama ni, Imam Suyuti mengatakan dalam Itqan, 80% itu merupakan benda yang memang siapa-siapa baca pun dia faham. Tak perlu pada huraian. Ya tuan-tuan, jadi tanggungjawab kita pada ini, walaupun ia satu kerja yang besar, tapi kita mesti lakukan. Tadi pun anak kan kat kolej, nak, dah baca Quran sayang? Dah sembahyang? Baru tanya, dah makan ke belum? Jangan dah makan, tu nombor satu. Supaya dalam hidup mereka ni ada kompas. Ya, ada hal tuju, sebagaimana ia telah membawa ramai orang sebelum kita ke arah Islam. Anak kita pun jangan kita biarkan mereka terasing daripada Quran.
Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Datuk Dr. Zahazan untuk pencerahan, penjelasan tentang barokahnya keberkatan Al-Quran. Dan awal tadi bila Datuk Zahazan saja test kita sebenarnya bila cerita yang ayat tertukar tersalah belakang tu kan. Patutnya kalau kita betul-betul faham Al-Quran, kita pun akan rasa macam salah tu. Tapi kita tak perasan kan. Samalah macam saya, ya Allah. Jadi kat sini adalah kepentingan. Syekh Ahmad Hasan. Ustaz Abdullah saja dia low profile. Dia saja je buat macam nak tengok respon kita. Tapi kita yakin sebenarnya semua faham dan insya-Allah macam yang Ustaz Datuk Dr sebutkan tadi, jangan kita saja nak mencari keberkatan Al-Quran, bawa seisi keluarga untuk sama-sama. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama yang bersama kita untuk forum bicara ad-din sama-sama nak mencari di bawah lindungan rahmat Al-Quran sempena majlis menandatangani memorandum persefahaman ataupun MOU antara Yayasan Restu Nasrul Quran dan juga Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jadi hari ini kita pun ada barisan pucuk pimpinan IKIM sendiri yang bersama kita, insya-Allah moga-moga kita dapat manfaatkan perbincangan ini bersama selepas ini. Baik, Datuk Abdul Latif mungkin nak sambung sikit. Nak minum dulu pun boleh, silakan Datuk. Sambil-sambil kita ceritakan masing-masing ada peranan macam Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad di Telaga Biru Sungai Berhad dalam banyak penerbitan percetakan yang dihasilkan itu juga moga-moga banyak manfaatnya juga untuk umat. Macam Datuk sendiri juga di Yayasan Restu di Nasrul Quran yang datang melawat, yang datang berwakaf pun ada juga kan Datuk kan. Macam mana Datuk nampak ini sebahagian daripada usaha kita nak membudayakan Al-Quran. Bukan sekadar baca, difahami, dihayati, tapi sepatutnya lebih daripada itu. Macam mana Datuk? Mikrofon. Dah lupa ada mic sini. Canggih, Nasrul Quran ada dah siap-siap. Itulah nampaknya umur dah meningkat. Jadi Pian dan Datuk Zahazan nak bercakap tu ni, bila dengar Datuk Zahazan bercakap, saya tak berani bercakap Al-Quran dah. Kerana saya bukan ahli Quran. Tapi bidang saya bidang pendidikan, psikologi, kaunseling. Tapi memberanikan diri. Kerana bila saya mula terlibat dengan Quran ni, kerana saya dibesarkan di sebuah masjid di kampung. Kemudian ialah mendengar mengaji semua, tapi tak ada formal, pendidikan yang formal dalam Quran. Jadi bila saya mula, saya menganggap ni satu journey saya. Maknanya saya nak belajar, dan kalau baiknya kalau saya dapat membawa orang lain juga belajar bersama saya. And that was my journey. So sebab itu bila nak menyalin Quran tu pun tergerak. Kerana kenapa nak buat Quran yang agak lain daripada yang dibuat di Malaysia? Nak macam tadi kita tengok surah Al-Fatah ya, mengatakan bila dah orang Islam ni dah belajar, kemudian dengan orang dengan Taurat, Injil, seperti bila datang Quran dia seperti benih ya, yang tumbuh kemudian bercabang hingga menegakkan berpokok yang boleh orang lain juga berteduh, dia menjadi hebat. Ini sebenarnya Islam ya. Jadi kita pun daripada benda-benda begini melihat tentang keindahan surah-surah dalam Quran ini terpanggil ya, nak create journey kita sendiri. Sebab itu bermulanya asas menyalin Quran. Dan bila pegang pada menyalin ni maknanya tak berhenti ya, istiqamah. Dulu sampai sekarang. Kemudian dia ada proses di Yayasan Restu ni, proses mencantikkan Quran. 10 tahun yang pertama. Mencantikkan Quran 10 tahun. Lepas tu 10 tahun yang kedua, menghiasi dalaman Quran, masuk terjemahan tafsir. 10 tahun yang ketiga, bercakap berkenaan dengan mengantarabangsakan Quran, berpaksikan di Malaysia. Dan sekarang Alhamdulillah, kita telah sampai ke peringkat 1 juta Quran. Tahun ini kita akan terjemahkan dalam 15 bahasa. Tahun depan lagi 15 bahasa. Satu bahasa pun, aku tanya Zahazan, bukan mudah ya nak terjemahkan. Ya, satu bahasa. Ini tambah 15 bahasa. Ini Ustaz Fazli, Ya Allah, Subhi dan ramailah. Kita ada lebih kurang 100 orang terlibat dalam kerja ini. Dan Alhamdulillah, kita telah melihat ini dan tambah Islamifobia dah jadi lain sekarang. Orang lebih dekat dengan Quran. Jadi kita buat, umpamanya sekarang terdesak sangat saya nak buat dalam bahasa Inggeris dah mula dah hantar lebih kurang dalam 70-80 ribu. Sekarang nak buat bahasa Perancis. Kerana kita nampak di Perancis pun ada
rasa yang begitu hebat dengan Quran juga ya. Jadi baik kalau kita buat. Tapi Quran kita yang bezanya Quran lain, kerana kita mengisikan ruang tepi itu dengan zukruf tempatan. Kalau desain Perancis, Perancis. Kalau desain apa nama di India, India punya. Kalau Cina, Cina. Jadi adalah bagian research kita buat begitu. Jadi bila orang pegang Quran kita, kalau tuan-tuan bila tengok nanti Quran, tengok Quran Palestin kita pegang pun, dia terasa lain keindahan Quran itu. Yalah kita puji sendiri lah sebelum orang puji kan. Alhamdulillah. Okey tu, betul cantik. Kalau Ustaz Zahazan dia akan puji Quran Telaga Biru lah kan. Tapi alhamdulillah kita cuba buat yang terbaik, yang cantik. Tujuannya apa? Pegang dia terasa lain. Tapi akhirnya ini isunya membudayakan Quran. Maknanya kita mendekatkan Quran, suka pada Quran dan ada terjemahannya sekali. Dan sekarang ini kita telah mula bergerak kepada ensiklopedia. Itu saya tadi journey. The journey of Yasar Restu is journey untuk mendekatkan semua orang dengan Quran. Jadi kalau ribuan datang, makna terasa bahawa bila masuk je sini, dia terasa dia akan dekat dengan Quran, nak membaca Quran, maka perlu susulan dia. Apa dia? Lepas tu. Jadi sebab itu kita telah mengeluarkan satu dipanggil Mufik, Quran dalam 40 dalam 1. Jadi di rumah, ibu bapa pun menjadi ustaz di rumah. Dengan berpandukan kepada satu muka surat sahaja. Dengan Asmaul Nuzulnya, dengan terjemahannya, dengan ayat-ayat sainsnya, ayat Quran, macam-macam dalam satu muka surat tu. Jadi kurang-kurangnya dia dapat mencerahkan ayat Quran dan tafsir kepada anak-anak dia. Jadi ialah bukanlah peringkat tafsir seperti ustaz ni, tapi cukup sebagai orang biasa untuk tadabbur. Ya. Tadabbur ni memang satu peringkat bawah daripada tafsir. Jadi kita menggalakkan orang mendekati Quran, memahami maknanya. Dan seperti kata tadi Ustaz tadi kata, kalau orang-orang engineer maknanya dia terdekat. Kita ada satu program Ustaz di Pulau Pinang. Dah hampir 5 tahun dah kita buat dengan sekolah, sebuah sekolah. Dia sekolah tu dia bagi kepada 3 bahagian. Satu bahagian 10 juzuk dan mereka mencari ayat sains dan matematik. Dan mengeluarkan dan membuat projek berdasarkan ayat-ayat ini. Ini sebenarnya tadabbur yang sebenar. Jadi kalau daripada sekolah kita gerakkan itu, ini kita punya pilot project di sekolah. Seluruh satu sekolah. Ini Yayasan Restu Pulau Pinang buat ya, dengan sebuah sekolah di Kuala Batas. Dan alhamdulillah, saya bila lihat tengok anak-anak itu dengan membuat projek kapal terbangnya, kapalnya, macam-macam benda lain yang berkaitan dengan ayat Quran. Jadi kesedaran dia bahawa ilmu dalam Quran itu begitu hebat sekali. Ini yang tadabbur sebenarnya. Maknanya menggerakkan dan meyakinkan dia bahawa ilmu Quran itu begitu luas sekali ya. Jadi ini yang Yayasan cuba bawa insya-Allah. Jadi kita harap insya-Allah kita akan meneruskan usaha kita ini. Jadi di samping kita masih lagi tegas kepada the four color, keindahan zukrufnya, kerana kita boleh buatlah yang cara buah hitam putih, tapi saya rasa kita nak kekalkan. Bila pegang tu terasa lain sikit. Yang orang nak tengok ni orang suka cantik dan murah ya. Jadi kita kena bagi murah sikit insya-Allah. Jadi kita ada volume dan alhamdulillah kerajaan membantu sekarang. Orang ramai membantu banyak. Tapi yang pentingnya di samping kita menghantar seluruh dunia Quran dengan berbagai bahasa, tak lupa kepada masyarakat tempatan, gerakan tadabbur ni mesti digerakkan. Bukan kami saja Yayasan Restu, tapi insya-Allah di seluruh negara, banyak lagi badan-badan yang lain. Tapi di Yayasan Restu insya-Allah kita akan digitalize. Kita akan gerakkan dalam bentuk digital untuk Mufik ini supaya mudah semua orang melihatnya dan dapat kita buat program melalui ustaz-ustaz yang lain supaya tiap-tiap bahagian muka surat itu dapat diberi ceramahnya dan boleh online, boleh dengarnya. Dan itu boleh pilih. Dan interaktif. Jadi insya-Allah ini dunia AI ya. Dan kita kena gerakkan situ. Ini satu lagi tahap yang sedang diusahakan. Saya ingat tadi dengar dengan Ustaz Zahazan pun telah bergerak ke arah itu. InsyaAllah. Dan kita tak boleh lari daripada perkembangan AI. Dan tak boleh lari daripada melihat Quran itu digunakan teknologi. Macam Quran kita dalam mushaf kita, kita menggunakan AR dan QR AR ya. Supaya kalau nak dengar bacaan, just on di QR saja, boleh dengar bacaannya.
Dan begitu juga bila nak buat tafsir yang berpanjangan, tak payah kita tebalkan Quran itu. Cukup Quran itu, tapi with technology. AR, QR. Supaya maknanya orang muda bila pegang telefon, dia bersama Quran. Ya. Jadi dulu kalau pegang telefon saya saja. Tapi kalau kita masuk teknologi dalam Quran, maka dia terasa. Jadi dengan sendiri telebor berlaku dalam individu tiap-tiap orang apabila memegang Quran kita, insya-Allah. Masya Allah, cemburunya kita bila dengar teknologi demi teknologi, penambahbaikan yang dilakukan untuk membudayakan Al-Quran di kalangan masyarakat, Datuk. Itu journey atau perjalanan yang Datuk Abdul Latif sebutkan tadi. Kita harap dengan adanya kerjasama bersama IKIM juga, kita pun dapat sama-sama tumpang pahala juga kot. Tumpang pahala yang banyak diusahakan oleh sama ada Yayasan Restu, Datuk Abdul Latif, dan juga Telaga Biru, Ustaz Datuk Dr. Zazan, yang kita usahakan bersama. Asbab daripada pertemuan kita. Satu lagi soalan untuk Ustaz Datuk Dr. Zazan Muhammad. Tapi sebelum itu, soalan untuk penonton. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masih ingat lagi tak dulu kita belajar Al-Quran kecil-kecil dulu? Siapa yang paling kuat menangis? Ada tak menangis masa tu sebab nak kenal huruf pun menangis? Ada tak? Tak ngaku. Bukan tak ada, tak ngaku. Siapa yang sampai sekarang masih lagi menangis bila baca Al-Quran? Bukan sebab tak kenal huruf, tapi mungkin sebab menghayati. Dan itu adalah perjalanan juga, Datuk, daripada dalam kita mempelajari Al-Quranul Karim. Kalau dulu mungkin daripada awal mengenal huruf sampai sekarang nak memahaminya, dan macam-macam lagi usaha yang dilakukan untuk kita betul-betul rapat dan akrab dan bersahabat dengan Al-Quran. Sebab nanti kita nak Al-Quran pun menjadi sahabat kita, menjadi syafaat juga pada kita semua, Datuk. Macam mana nasihat dan tips panduan yang Datuk boleh kongsikan bersama kami hari ini, Datuk? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pian dan bagi Datuk Latif dan kepada semua hadirin hadirat yang rahmati dan dikasihi sekalian. Kalau kita baca surah Yasin, surah yang selalu kita amalkan dalam masyarakat Malaysia ni, ada satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Salah satu maksud ayat daripada tafsir ayat ni masih saya huraikan dalam IKIM pada waktu sekarang. Tuan-tuan ada peluang dengar IKIM ya. Lembayung Al-Quran pukul 6.30 pagi. Jadi dalam menariknya ayat ini, kalau kita lihat 1400 tahun lalu ada satu kabilah tau. Kabilah Arab namanya Bani Salimah. Itu bacaan yang betul. Ada orang kata Salamah. Salamah tu tak tepat. Dia Salimah. Dia bukan Salamah. Salamah nama orang Arab juga, macam isteri Nabi namanya Ummu Salamah. Tapi bangsa ni, kabilah ni dia panggil Bani Salimah. Ya, bi kasri lam Salimah. Jadi golongan ini mereka merasakan Masjid Nabawi itu jauh sangat. Nak pergi waktu malam gelap, musim sejuk, mungkin ada binatang bahaya dan sebagainya. Mereka pun ambil keputusan untuk berpindah dekat kawasan kosong dekat Masjid Nabawi. Dalam arti kata lain, senang untuk pergi semayang. Nabi bila dengar usaha mereka untuk pindah itu benda baik. Tapi Nabi telah menyatakan, Bani Salimah asarukum tuktabulakum. Asarukum tuktabulakum. Wahai Bani Salimah, tak payah pindahlah. Tapak kaki kamu dicatatkan. Maka berpandu kepada kenyataan Nabi ini juga hadiah-hadiah yang lain. Kita kalau nak pergi masjid, siapkan diri kita berwuduk. Kerana setiap perjalanan tu meninggikan darjat, menghapuskan dosa. Ya, itu kedudukannya, memberikan pahala. Baik, itu satu sudut. Sudut yang lain, kata Dr. Ratib Nabulsi dalam ayat ini, tapak kaki Bani Salimah itu tertulis, tapi juga ada hadis yang banyak menceritakan keperluan kita untuk memahami ayat ini secara lebih tepat dalam suasana kita pada hari ini. Iaitulah galakan untuk kita ni pada hari ini berwakaf contohnya. Kalau kita tak boleh nak mengalirkan sungai macam Sa'ad bin Abi Waqqas, macam Abu Musa al-Asy'ari yang mengalirkan sungai sehingga boleh mengairi pokok-pokok kurma yang ada dekat Kufah, kat Basrah, kita tak mampu buat. Tapi boleh tak kita sebagai contohnya, anak kita duduk asrama, mahatafiz sebagainya, sekolah asrama penuh ke apa sekolah sekalipun, kita hadiahkan penapis air. Saya bukan jual penapis air, tapi saya nak cerita kepada tuan-tuan ni peluang-peluang untuk melakukan kebaikan, kata Dr. Ratib Nabulsi. Dan sebahagian daripada kita tak perasan, tuan-tuan, peranan kita untuk memberitahu kepada masyarakat di luar sana. Saya rasa bangga kalau saya pergi ke Indonesia ataupun ke Thailand, jumpa orang Islam, saya kata kat Malaysia ada Nasyurul Quran. Ada tempat untuk mencetak Al-Quran, menulis Al-Quran. Bagaimana kalau kita pergi ke Madinah, kita lihat muzium Al-Quran menunjukkan ada perempuan tu tak bekerja apa. Dia tidur waktu malam, dia sebagai isteri, ada suami, ada anak-anak siang. Kemudian dia menjahit Quran, Datuk ya. Dengan beratnya berapa tan, orang nak beli Quran tu dia tak mau jual.
Dia pergi hantar dengan keldai ataupun unta dari Pakistan ke Madinah satu masa dahulu zaman kerajaan Islam Osmania. Tuan-tuan, Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Memanglah kita tak sampai ke kerja yang gigih yang dilakukan Nashrul Quran di bawah pimpinan Datuk Latif Mirasa. Ya, saya mengenali beliau lebih 20 tahun dengan usaha gigih yang dilakukan. Memang kita tak mampu nak buat kerja macam mereka. Maka yang kita mampu buat sekarang dalam konteks ya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ini kita bagi kepada orang Quran. Kita beritahu pada orang ada link kat sini. Ini bagus kalau tengok nak faham Islam kat sini. Nak dengar baca Al-Quran yang betul, ada Aikim ini. Ini peranan kita, tuan-tuan. Kalau kita tak buat, siapa nak buat? Kita mungkin tak boleh nak bercakap, kita tak boleh nak berjihad macam tentera dekat Palestin sebagai contohnya. Kita tak sampai ke iman seperti itu. Tapi kata Dr. Atik Nablusi, pandukan ayat pada surah Yasin yang saban waktu kita baca ini, tolong ambil peranan untuk menyampaikan, menyebarluaskan, memberitahu, memaklumkan, mengajak, memujuk. Maka kerja ni tak boleh dilakukan oleh kami di Aikim, di Nashrul Quran, di Telaga Biru semata-mata. Tuan-tuan, di masjid, kerjanya setiap orang daripada kita bertanggungjawab untuk terlibat bersama-sama. Ya, maka jangan kita mengatakan kat sini ada kepentingan lah tu. Tuan-tuan, boleh tak jangan buruk sangka, tuan-tuan. Bila kita ada masa untuk berbaik sangka dengan orang Islam, jangan ada seorang pun meninggal dunia tahu, melainkan dia berbaik sangka kepada Allah dan juga kepada makhluk Allah. Jangan dalam detik kita ni bila terfikir sikit, memanglah ni, memanglah hazar itu penting, waspada itu penting. Ada golongan yang tak bertanggungjawab kat luar sana, dia letak kat masjid, tabung pada hari Jumaat, rupa tabung masuk dalam kocik dia sendiri. Skamer macam ni pun ada juga. Ada yang pergi ke masjid tu, dia tolong letak pula apa? Barcode dia tu. Dia tampal barcode tu masuk akaun dia, orang scan-scan derma masuk akaun dia. Ini orang tak bertanggungjawab lah. Memanglah peranan kita untuk memeriksa, memastikan. Tetapi kalau Aikim yang telah punya jasa lebih 20 tahun mendidik umat, Nashrul Quran yang lebih daripada 25 tahun mencetak dan menyebarkan Al-Quran, tuan-tuan. Alhamdulillah kami di Telaga Biru pun buat kerja-kerja seperti ini, mengajak tuan-tuan untuk memahami Islam. Tolonglah bagi sumbangan, sokongan, doa, beritahu. Kerana ini kata Dr. Atik Nablusi tadi termasuk dalam bentuk seperti Bani Salimah dahulu yang Allah catat tapak kaki mereka jauh pergi ke Masjid Nabawi. Pada hari ini jasa-jasa orang melakukan wakaf Quran, memberi minum kepada orang. Orang masuk syurga kerana segelas air. Tuan-tuan tahu tak hadis sahih mengatakan demikian. Allah menceritakan dramatiknya akhirat itu, ada dua simpang, kanan ashabul yamin, kiri ashabul shimal. Yang nak masuk neraka ini tiba-tiba dia minta tangguh sekejap pada Allah. Ya Allah, boleh tak bagi saya tempoh sikit, amhilni qalilan. Dia kata tempoh sekejap. Allah kata ya boleh. Nak cerita dramatiknya akhirat itu, tuan-tuan. Sehingga segelas air menyelamatkan seseorang. Dia berkata, ya Allah, itu fulan masuk syurga, boleh tak aku jumpa dengan dia sekejap? Allah jumpa. Dia kata, fulan, aku kat dunia dulu pernah kau bagi kau segelas air, betul tak? Tu sebab saya bagi datuk air dia tu. Ya, fulan, aku bagi kau ingat tak? Dia berteman orang lama, ya betul fulan. Boleh tak bantu aku fulan? Aku punya akaun defisit lah fulan. Aku problem lah fulan. Tuan-tuan, cerita-cerita rakaik macam ni penting. Saya yakin, saya lihat, saya dengar di Aikim banyak cerita macam ni. Mendidik orang, pujuk orang, bagi peluang pada orang. Islam punya khazanah mendidik masyarakat bukan setahun dua, tuan-tuan, 1400 tahun. Kalau kita tak tahu rujukannya, Masya Allah, Islam punya kaya khazanah tersebut. Ada jawapan pada semua soalan yang pernah ditimbulkan. Bukan Islam itu menentang dekat Mekah, Madinah saja, tuan-tuan. Memimpin Baghdad, Andalus yang dianggap sebagai Amerika pada zaman pertengahan dahulu. Belum ada elektrik, tapi lampu-lampu jalan sudah menyala, tuan-tuan. Dah ada kinci air, kinci angin. Islam punya track record yang sangat hebat untuk memimpin dunia di India pun. Ya, kita lihat mereka boleh buat Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Binaannya pada masa itu, keadilan yang ditawarkan kepada masyarakat. Jadi tuan-tuan, ini tanggungjawab besar, tuan. Kena buat tahu. Semua kita mesti menyelakan Islam sedemikian dalam bentuk yang betul. Ya, bagaimana kita nak praktis Islam dalam suasana sekarang. Jangan kita mengatakan Islam tidak punya rekod untuk pimpin umat. Salah tu. Tak macam mana pula Cheng Ho boleh dipilih oleh Maharaja Besar China untuk mewakili armada tentera laut paling besar pada masa itu. Tak masuk akal kan? Mestilah mereka mempunyai rekod yang baik. Orang Islam punya rekod yang besar, tuan-tuan, luas. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat bernaung di bawah Hakim kerana punya wadah untuk didik umat. Terima kasih Datuk TKP. Ya, dan juga kepada Quran. Saya gembira, tenang Datuk duduk sini, Datuk. Rasa macam tak nak balik. Cantiknya, bianaan semua. Ada Datuk ada tempat tidur tadi. Ya, jadi seronoknya kita berada dalam suasana lingkungan ilmu yang ceritakan ilmu dan peranan kita menyebarluaskan. Dengar tuan-tuan ni. Panjangkan pada orang, beritahu. Anak tuan-tuan dekat UK tak mengapalah, kat US tak apa, ni ambil link
Hakim dengar nak, tolong nak, ambil perhatian. Ini untuk makanan rohani kamu, jasmani. Semua orang perasan kalau dia kurus dia, tak makan banyak dan sebagainya. Tapi berakhirat ni kadang-kadang orang tak perasan tuan-tuan, bahaya tuan-tuan. Kena ambil tanggungjawab ini. Jadi inilah respon saya kepada soalan yang dikemukakan. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih. Barakallahu fikum Ustaz Datuk Dr. Zazan Muhammad untuk motivasi Al-Quran. Itu extended ataupun extra version dari Lembayung Al-Quran yang bersiaran di Radio IKIM setiap Isnin hingga Jumaat jam 6.30 pagi. Pagi-pagi lagi kita dah dengarkan macam-macam motivasi daripada Al-Quran yang Ustaz Datuk Dr. sampaikan. Hari ini dapat dengar extended version istimewa untuk forum bicara ad-din kita di satu tempat yang sangat-sangat istimewa, iaitu di pusat percetakan Al-Quran yang kedua terbesar di dunia, Masya Allah, di Nashrul Quran. Terima kasih kita ucap banyak-banyak pada Datuk Abdul Latif untuk perkongsian dan juga menumpangkan kami lah di tempat yang indah ini, yang penuh barakah ini, insya-Allah. Dan juga terima kasih Ustaz Datuk Dr. Zazan Muhammad untuk perkongsian kita, dua orang ahli panel yang cukup hebat membawa kita melayari perjalanan Al-Quran kita dalam kehidupan. Bukan saja untuk kita tapi manfaatnya untuk seluruh umat manusia, supaya kita dapat sebar-sebarkan dan sampaikan satu tanggungjawab yang sangat besar yang dua orang panel kita telah sampaikan sebentar tadi, termasuk juga insya-Allah bersahabat akrab dengan Al-Quran, supaya nanti Al-Quran akan datang dengan kita menjadi sahabat juga di akhirat nanti, menjadi syafaat juga untuk kita semua, insya-Allah. Dan dengan itu berakhir sudah forum bicara ad-din kita pada hari ini yang dibawakan langsung ataupun secara istimewa hari ini di Nashrul Quran Putrajaya, sempena dengan majlis menandatangani MOU antara Yayasan Restu, Nashrul Quran dan juga Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Terima kasih hadirin hadirat yang turut bersama menghayati penuh khusyuk wa tawaduk untuk forum kita hari ini, insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain siaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.